Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Okey, sebelum kita memulakan topik pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin bertanya bagaimana dengan keadaan awak semua? Adakah anda semua sihat? Jadi saya harap agar kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sihat tubuh badan, sihat mental, okey? Supaya kita dapat melakukan pekerjaan kita seharian dengan baik. Okey, bila kita bercakap soal sihat, okey, ada beberapa parameter yang perlu diambil kira. Parameter kesihatan yang menentukan kadar kesihatan seseorang itu perlulah diukur dengan cara yang betul. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini adalah chapter 3, 3.0 teknik mengukur parameter kesihatan. Dalam topik 3.0 teknik pengukuran parameter kesihatan badan, kita akan sama-sama mempelajari satu, suhu badan, kedua, tentang kadar denyutan nadi, yang ketiga, tekanan darah, dan yang terakhir sekali, indeks jisim badan. Jadi, bagi setiap parameter-parameter tersebut, kita akan sama-sama mempelajari tentang apa yang perlu dikuasai oleh para pelajar dalam setiap subtopik. Jadi mari kita lihat subtopik yang pertama, iaitu 3.1 suhu badan. Okey. Dalam subtopik ini, pelajar akan diperkenalkan dengan beberapa jenis termometer, iaitu alat pengukur suhu. Pelajar harus tahu dan mahir teknik mengukur suhu dengan menggunakan setiap termometer ini. Okey, kita teruskan dengan pengenalan. Untuk pengenalan, definisi suhu adalah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu benda. Okey. Jadi, maksud kata suhu badan adalah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Okey, seterusnya kita lihat jenis-jenis termometer. Okey, terdapat 4 jenis termometer yang ada. Yang pertama, termometer makmal. Okey. Termometer makmal yang selalunya kita jumpa dekat makmal ketika kita menjalankan eksperimen. Okey. Kita buat eksperimen, kita sukat suhu air, kita guna termometer makmal. Okey, yang kedua kita ada termometer klinik. Yang mana kalau kita ke klinik, okey, doktor akan menggunakan termometer ini untuk mengukur suhu badan kita. Yang ketiga, termometer rektal, okey, ini. Dan yang keempat adalah termometer inframerah. Yang ini saya pasti kita semua pernah tengok, kita semua pernah pakai. Lagi-lagi musim pandemik COVID-19 ni, hampir ke semua tempat ada tersedia termometer inilah. Okey, setiap termometer ini ada fungsi dan cara pengendalian yang tersendiri. Jadi kita, pelajar, perlu tahu bagaimana untuk menggunakan termometer-termometer ini. Okey, jadi kita akan lihat dengan lebih mendalam untuk setiap termometer. Okey, untuk jenis yang pertama, termometer makmal. Okey, termometer makmal biasanya digunakan untuk menyukat suhu cecair. Okey, termometer ini akan menyukat suhu dalam julat negatif 10 degree Celsius sehingga 110 degree Celsius. Okey, manakala untuk termometer klinik, okey, kita selalunya guna untuk menyukat suhu badan dekat klinik-klinik ataupun ada ibu-ibu yang beli untuk sediakan termometer ini di rumah untuk sukat suhu badan. Okey, suhu yang disukat menggunakan termometer klinik ini biasanya dalam julat 35 degree Celsius sehingga 42 degree Celsius. Okey. Yang ketiga, termometer rektal. Okey, perkataan rektal di sini bermaksud dubur. Okey. Sama dengan dia punya fungsi untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Okey. Termometer ini kita biasa gunakannya ke atas bayi-bayi yang demam lah. Kita nak sukat suhu bayi yang demam, kadang-kadang kita guna termometer rektal. Okey. Yang keempat, termometer inframerah yang saya cakap dekat semua tempat ada. Musim pandemik COVID-19 ni, awak pergi pasar raya ada termometer ni, awak pergi sekolah pun pakai termometer ni. Okey, digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Okey, untuk setiap termometer ni, 4 jenis termometer ini kita ada cara pengendaliannya yang tersendiri. Okey,
Jadi kita perlu lihat setiap kaedah penggunaan bagi setiap termometer. Pelajar perlu mahir dan perlu tahu cara mengendalikan setiap termometer yang ada. Okey. Termometer yang pertama, termometer klinik. Okey. Bagaimana untuk menggunakan termometer klinik ini? Langkah pertama, sebelum menggunakan termometer klinik ini, kita perlu pastikan yang suhu tertera mestilah berada di bawah 35 degree Celsius. Okey? Jika suhu melebihi 35 degree Celsius, kita perlu kibas-kibaskan termometer tu, goyang-goyangkan dia supaya suhu itu menjadi di bawah 35 degree Celsius. Kemudian letakkan termometer di bawah ketiak atau di dalam mulut selama 2 hingga 3 minit dan keluarkan termometer serta rekodkan bacaan suhu yang tertera. Okey. Satu kelebihan yang ada pada termometer klinik ini adalah dia ada pencerutan. Okey, pencerutan di hujung muncung merkuri, di hujung muncung termometer. Okey, pencerutan ini bertujuan supaya merkuri tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan dari bawah ketiak ataupun mulut. Okey, ini adalah untuk memberikan bacaan yang lebih tepat apabila kita mengukur suhu. Okey, pencerutan ini hanya ada di termometer klinik, tiada pada termometer makmal. Jadi, okey, kita tengok termometer makmal. Kita dah cakap tadi dia tak ada pencerutan kan. Jadi termometer makmal tidak sesuai untuk menyukat suhu badan. Sebab apa? Sebab termometer makmal tiada pencerutan yang mana dia membuatkan bacaan suhu pada termometer makmal turun dengan cepat. Okey. Tetapi jika kita perlu menggunakan termometer makmal untuk menyukat suhu badan, boleh. Kita hendaklah merekodkan bacaan termometer yang masih berada di dalam mulut ataupun di bawah ketiak untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Letakkan muncung termometer di dalam mulut ataupun di bawah ketiak dan biarkan di situ ketika kita mengambil bacaan. Okey? Sebab bila kita keluarkan daripada bawah ketiak atau keluarkan daripada mulut, bacaan merkuri itu akan turun dengan cepat sebab dia tak ada pencerutan. Okey. Untuk termometer ketiga iaitu termometer rektal, okey, yang saya cakap tadi dia guna untuk menyukat suhu melalui dubur, okey. Langkah pertama kita mestilah bersihkan muncung termometer menggunakan alkohol, okey. Ini untuk memastikan kuman-kuman yang ada pada termometer itu dapat dibuanglah, dapat dimatikan. Kemudian sapukan jeli petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan ia masuk ke dalam dubur bayi. Ataupun langkah ini adalah untuk mengelakkan bayi berasa sakit ketika kita memasukkan muncung termometer ke dalam dubur mereka. Okey, langkah ketiga kita perlu angkat kaki bayi dan masukkan muncung termometer ke dalam dubur bayi sedalam 1.5 cm hingga 2.5 cm. Okey. Jangan terlalu dalam tapi jangan terlalu terkeluar. Mestilah dalam anggaran 1.5 cm sehingga 2.5 cm. Biarkan termometer di situ sehingga keluar bunyi beep dan rekodkan bacaan suhu yang tertera. Okey, yang terakhir sekali adalah termometer inframerah. Okey, termometer inframerah ini kita boleh consider dia sebagai termometer yang mudah digunakan lah. Sebab kita akan dapat bacaan, kita dapat merekodkan bacaan suhu individu dengan cepat. Okey, termometer inframerah ni kalau kita nak gunakan dia, kita perlu halakan termometer pada jarak sekurang-kurangnya 5 cm daripada dahi individu. Dia tak perlu bersentuhan dengan individu. Kita boleh ukur suhu badan individu dalam jarak 5 cm. Kemudian kita perlu rekodkan suhu. Okey, tetapi harus berjaga-jaga, jangan halakan termometer ke arah mata secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, seterusnya adalah poster yang saya sunting daripada
Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia menggariskan suhu badan manusia normal ada 36.0 darjah Celsius sehingga 37.5 darjah Celsius. Ini adalah suhu badan manusia normal. Okey. Kalau kita boleh kira, yang ini di bahagian tengah-tengahnya adalah 36.9 degree Celsius. Okey. Ini adalah suhu badan manusia normal. Kita boleh cakap 36.9 degree Celsius ini adalah suhu badan manusia normal. Kalau kita pergi ke 37.5, okey, kita dah consider individu ni sebagai demam lah. Dia dah sakit demam. Dia perlu jumpa doktor. Okey? Demam. Tapi kalau dia pergi lagi 38 degree Celsius, 39 degree Celsius, ini dah kira demam panas lah. Perlu berjumpa doktor dengan segera. Sebab once suhu badan mencecah 43 degree Celsius, kita boleh matilah. Okey. Tapi apa jadi kalau suhu badan manusia rendah daripada 36 degree Celsius? Okey, apa jadi? Yang ini keadaan yang mana kita panggil dia sebagai hypothermia lah. Keadaan badan yang terlalu sejuk, hypothermia. Ini pun bahaya dan awak perlu dapatkan nasihat doktor dengan segera. Okey, tetapi kita ada situasi di mana suhu badan kita lebih tinggi daripada suhu badan normal. Tetapi kita tak demam. Kita tak demam, cuma suhu badan kita lebih tinggi daripada suhu badan normal dalam tempoh masa yang sekejap. Okey. Contohnya kalau kita ada melakukan senaman ataupun aktiviti fizikal yang berat seperti berjoging, berlari dengan cepat ataupun kita pergi gym melakukan workout. Okey, kadang-kadang body temperature kita, suhu badan kita akan meningkat lah daripada suhu badan normal. Mungkin dia akan pergi ke 37.3. Okey, tetapi kita tak consider, kita tak kira sebagai demam lagi. Okey. Yang kedua, terdedah kepada haba panas. Okey, terdedah kepada cahaya matahari yang terik pada kadar yang sangat lama pun bahaya juga. Okey, kalau terlalu lama terdedah kepada cahaya matahari yang serik ataupun haba yang terlalu panas, kita boleh kena stroke haba lah. Ini adalah satu keadaan yang bahaya. Stroke haba. Okey, yang ketiga, last sekali, ini jangkitan bakteria dan virus yang biasa terjadi kalau kita makan makanan yang rosak. Kita dapat keracunan makanan. Okey, bila kita dapat keracunan makanan, simptom pertama yang kita akan rasa macam nak demam. Rasa demam, okey, sebab suhu badan kita meningkat sebab adanya serangan bakteria dan virus dalam badan kita. So ini contohnya macam keracunan makanan lah. Okey, jadi kita dah cover tentang suhu badan. Okey, kita dah cover tentang suhu badan. Okey, seterusnya untuk subtopik yang kedua, iaitu 3.2, kadar denyutan nadi. Okey, untuk subtopik ini dia agak pendek, agak ringkas dan pelajar cuma perlu tahu informasi yang sedikit. Okey, yang pertama, pelajar perlu tahu apa itu yang dimaksudkan dengan denyutan nadi. Okey, dan kemudian pelajar perlu tahu titik-titik denyutan nadi yang ada pada badan manusia. Dan akhir sekali kita akan tengok sekali lalu tentang eksperimen yang mengukur kadar denyutan nadi lah yang kita boleh lakukan di sekolah. Okey, untuk pengenalan, kadar denyutan nadi adalah pengukuran degupan jantung per minit. Maksudnya kita ukur berapa jantung kita berdegup dalam masa 1 minit. Okey? Pada badan manusia, kita ada beberapa titik-titik nadi. Yang mana pada kawasan-kawasan ini, arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Jadi, apabila jantung berdegup, denyutan akan dihantarkan ke arteri yang mana kita boleh rasa pada permukaan kulit. Okey? Untuk setiap individu, denyutan nadi adalah berbeza. Kadar denyutan nadi untuk setiap individu berbeza bergantung kepada jantina, umur dan aktiviti-aktiviti yang kita lakukan. Okey.
So, ini adalah titik nadi pada badan manusia. Okey. Yang mana saya dah terangkan tadi, di kawasan-kawasan ini, kedudukan arterinya adalah sangat dekat dengan permukaan kulit. Okey. Apabila berdegupnya jantung kita, okey, degupan akan dihantarkan kepada arteri. Dan apabila dia sampai di arteri, kita akan rasalah pada permukaan kulit kita. Okey, ini adalah beberapa titik-titik nadi yang ada pada badan kita. Satu, di bawah leher. Okey, bawah kita punya jawline ni. Bawah kita punya jawline ni, kat bawah leher ni, kalau awak rasa, awak boleh rasa ada denyutan di situ. Okey. Kemudian di pergelangan tangan kita. Okey, yang mana kawasan pergelangan tangan ni adalah kawasan biasa yang diguna pakai untuk mengukur denyutan nadi. Okey, doktor-doktor biasanya akan mengambil denyutan nadi pada kawasan pergelangan tangan sebab dia mudah, dia jelas. Okey, dia mudah dan dia jelas. Okey, yang ketiga, di bawah pelipat lutut. Okey, di belakang lutut kita ini ada denyutan nadi juga. Yang keempat, di kawasan buku lali dan juga di kawasan depan tapak kaki, pergelangan kaki. Okey. Yang kelima, di bahagian celah kangkang. Yang keenam, di bahagian pelipat lengan. Okey. Di antara bicep dan lengan awak ni, kita akan ada pelipat di situ, di siku itu. Okey, ada satu denyutan di situ. Dan yang ketujuh, terakhir sekali, di hujung mata ni, di bahagian tepi, di sideburn, okey, atas sikit daripada bahagian sideburn ni, akan rasa satu denyutan lah. Akan ada kawasan yang berdenyut di situ. Okey, ini adalah titik-titik nadi yang mana kita katakan, kita dah cakap tadi kenapa titik-titik ni kita rasa denyutan, sebab arteri dia yang sangat dekat dengan permukaan kulit. Okey, seterusnya adalah eksperimen yang mana kita sepatutnya dapat jalankan eksperimen ni di sekolah. Okey, untuk menyiasat bagaimana umur, bagaimana jantina, bagaimana aktiviti fizikal mempengaruhi kadar jenutan. Okey, kadar denyutan nadi. Yang pertama, okey, ini adalah contoh jadual keputusan, jadual result keputusan daripada eksperimen. Bagaimana jantina lelaki berapa denyutan nadinya, jantina perempuan berapa denyutan nadinya. Yang kedua adalah untuk umur. Okey, kita ambil sampel daripada murid, umur berapa, guru umur berapa, pembantu makmal kalau ada umur berapa, dan kita dapat bezakan berapa denyutan nadi untuk umur yang berbeza. Dan akhir sekali adalah aktiviti fizikal lah. Okey, kita duduk berehat, berapa denyutan nadi kita kira. Okey, lepas tu kita pergi berjalan, kita kira berapa denyutan nadi kita. Dan akhir sekali kita berlari dan kita kira berapa denyutan nadi kita per minit. Okey, setiap denyutan nadi ni kita kira per minit. Sebab apa? Sebab denyutan nadi adalah pengukuran degupan jantung per minit. Okey, so selesai untuk 3.2. Okay. Untuk 3.3 tekanan darah. Okey, apa yang pelajar perlu tahu dalam subtopik 3.3 ini? Pelajar perlu tahu apakah alat untuk mengukur tekanan darah. Yang kedua, pelajar perlu tahu bagaimana untuk mengukur dan merekod tekanan darah. Yang ketiga, pelajar perlu mampu interpretasi data daripada bacaan tekanan darah. Okey, untuk memulakan subtopik ini, kita tengok pada pengenalan, iaitu apakah definisi tekanan darah. Okey, tekanan darah adalah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Saya ulang semula. Tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Okey, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah kita panggilnya sebagai sphygmomanometer. Okey. Sphygmomanometer ni kita ada dua jenis lah. Satu yang biasa dan lagi satu kita ada sphygmomanometer digital. Yang mana lebih memudahkan kita untuk mendapatkan bacaan dan membaca bacaan tekanan darah. Okey, apabila kita melakukan pengukuran tekanan darah, bacaan yang kita perolehi kita akan baca dalam unit mmHg, iaitu milimeter mercury. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah yang saya kongsikan, gambar rajah sphygmomanometer digital yang saya kongsikan,
kita nampak ada bacaan 118 dan bacaan 78. Bacaan 118 di sini adalah bacaan tekanan sistolik, manakala bacaan 78 ini adalah bacaan tekanan diastolik. So, apa itu tekanan sistolik dan apa itu tekanan diastolik ni? Kita akan pelajari dalam paparan seterusnya. Okey, bacaan tekanan darah direkod sebagai sistolik per diastolik. Okey, kalau kita tengok satu bacaan yang dituliskan itu adalah sistolik per diastolik. Okey, so apakah itu tekanan sistolik? Tekanan sistolik adalah tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah ketika jantung mengecut. Okey, sistolik jantung mengecut. Okey, manakala untuk tekanan diastolik, tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah ketika jantung berehat. Okey, saya ulang semula. Sistolik adalah tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah ketika jantung mengecut. Manakala tekanan diastolik adalah tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah ketika jantung berehat. Okey. Kedua-dua tekanan ini, kedua-dua bacaan ini, bacaan sistolik dan bacaan diastolik, kita akan bacanya dalam unit yang sama, iaitu unit milimeter mercury ataupun dalam simbolnya adalah mmHg. Alright. Seterusnya, ini bagaimana untuk kita baca bacaan tekanan darah. Okey, saya kongsikan kepada awak semua gambar stick manometer digital. Okey. Kalau kita tengok bacaan pada bahagian atas 118 itu adalah bacaan tekanan sistolik. Manakala bacaan pada bahagian bawah 78 ini adalah bacaan untuk tekanan diastolik. Okey. Bagaimana pula bacaan ini kalau kita pindahkannya dalam sistem penulisan? Okey, ini yang saya katakan tadi, bacaan kita akan baca dalam sistolik per diastolik. Maksudnya 118 per 78 maksudnya sistolik per diastolik. Okey, 118 adalah tekanan sistolik, 78 adalah tekanan diastolik. Perlu ingat bahawa kedua-dua bacaan ini mestilah dalam unit mmHg. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimana untuk kita interpret data yang kita dapat daripada bacaan tekanan darah. Okey, di sini saya kongsikan kepada awak semua carta kategori tekanan darah, carta bacaan tekanan darah. Okey, kalau kita tengok kat sini kita ada kategori optimum, kita ada kategori normal, kita ada kategori berisiko dan kita ada kategori tekanan darah lah. Tekanan darah peringkat 1, tekanan darah tinggi peringkat 2 dan tekanan darah tinggi peringkat 3. Okey, untuk tekanan sistolik kurang daripada 120 dan tekanan diastolik kurang daripada 80 mmHg, kita di kategori optimum. Okey. Jika tekanan sistolik kita dalam lingkungan 120 hingga 129 dan tekanan diastolik kita dalam lingkungan 80 hingga 84 mmHg, kita adalah dalam kategori normal. Okey. Seterusnya, kalaulah kita tingkatkan sedikit tekanan sistolik kita kepada 130 hingga 139 dan tekanan diastolik kita naikkan sikit lagi ke 85 hingga 89. Sekarang kategori kita sudah berpindah kepada kategori berisiko untuk mendapat tekanan darah tinggi. Okey, tapi kalau kita tambah sikit lagi menjadi 140, okey, 140 ke atas untuk tekanan sistolik dan 140 dan 90 ke atas untuk tekanan diastolik, kita sudah berada di bahagian tekanan darah tinggi. Okey. Jadi kalaulah darah sistolik kita, tekanan sistolik kita dah sampai 180 dan tekanan diastolik kita dah berada pada tahap 110, kita sudah berada di tahap yang bahaya, ya. Kita perlukan nasihat daripada doktor. Jadi untuk mengetahui keadaan badan kita berada di tahap yang mana, kita perlulah menjalankan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey. Maksudnya bila kita buat medical check up, kita mestilah selalu buat medical check up supaya kita dapat tentukan, kita dapat pastikan tekanan darah kita berada di tahap yang mana. Okey.
kalaulah tekanan darah kita berada pada tahap yang rendah dan ianya berlarutan, okey? Tekanan darah kita rendah dan berlarutan, kita berisiko untuk mendapat tekanan darah rendah. Manakala kalau tekanan darah kita tinggi dan ianya berlarutan untuk satu tempoh masa, okey, kita berisiko untuk mendapat penyakit darah tinggi ataupun hipertensi. Okey? Yang mana kalau keadaan ini kita tidak kawal dengan baik, mungkin kita boleh mendapat serangan stroke. Jadi, pemeriksaan kesihatan secara berkala adalah sangat penting untuk kita tentukan di tahap manakah kesihatan badan kita dari segi tekanan darah berada. Okey. Jadi untuk 3.3 pastikan pelajar tahulah apakah alat untuk mengukur alat untuk mengukur tekanan darah dan bagaimana untuk membaca, menulis bacaan tekanan darah dan juga penjadualan carta kategori tekanan darah. Okey, seterusnya untuk subtopik terakhir iaitu 3.4 indeks jisim badan ataupun BMI. Okey, untuk subtopik ini apa yang pelajar perlu tahu adalah satu, pelajar perlu tahu bagaimana untuk mengira BMI dan menentukan kategori BMI tersebut. Okey, yang keduanya pelajar perlu tahu menginterpretasi data BMI dan menentukan apakah yang perlu dilakukan untuk membantu permasalahan BMI tersebut. Okey, kita pergi ke pengenalannya. BMI ataupun indeks jisim badan lebih dikenali sebagai body mass index, BMI. Okey, ini adalah definisi nama dia. Okey, merupakan ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. Okey, boleh dikira dengan formula ini. Okey, bagaimana untuk kira BMI? Ini adalah formula dia. BMI bersamaan dengan berat badan dia. Okey, berat badan individu dibahagikan dengan tinggi badan individu kali tinggi badan individu. Contoh yang saya boleh kongsikan di sini adalah contohnya berat badan saya adalah 62 kg. Okey, dibahagikan dengan tinggi saya di dalam meter ya. Tinggi saya di dalam meter adalah 1.1 meter kali dengan 1.1 meter. Okey. Berat dibahagikan dengan tinggi dalam meter. Okey, ini adalah bersamaan dengan BMI saya. Okey, so ini adalah formula untuk kira BMI. Okey, kalau soalan diberikan kepada awak, diminta pelajar mengira BMI bagi seseorang individu, awak perlu menukarkan tinggi individu tersebut ke dalam meter, kemudian darabkan dengan tinggi yang sama. Okey, kemudian awak ambilkan berat badannya dibahagikan dengan tinggi yang awak dapat tadi. So, dapatlah BMI. Okey, seterusnya ini adalah carta indeks jisim badan yang mana kita, kalau dengan adanya carta ini kita dapat mengkategorikan kita di bahagian yang mana. Adakah kita mempunyai jisim badan yang terlalu kurus ataupun terlalu kurang jisim badan, ataupun kita berada di jisim badan yang optimum, yang unggul, yang ideal, ataupun kita berada di jisim badan yang berlebihan ataupun lebih teruknya obes. Okey. So kalau kita tengok jisim badan yang kurang daripada 18.5, kita boleh kata dia sebagai kurang jisim badan. Tapi kalaulah kita dalam lingkungan 18.5 hingga 24.9, kita dikategorikan sebagai jisim badan yang unggul. Okey. 25.0 sehingga 29.9 kita mempunyai berlebihan jisim badan yang berlebihan. Lebih daripada 30.0 kita dikategorikan sebagai obes ataupun obesity. Okey. So penting untuk kita tahu BMI kita adalah sebab untuk kita menentukan kita di kategori yang mana. Okey. Bila kita dah dapat tahu kita di kumpulan yang mana, barulah kita dapat merancang apakah tindakan yang kita boleh lakukan untuk menjadikan jisim badan kita pada tahap yang ideal. Okey. So, ini adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jisim badan. Okey. Kalau kita ada jisim badan yang kurang ataupun kita punya jisim badan terlalu rendah,
rendah daripada 18.5 tadi, kita berpotensi untuk mendapat penyakit jantung, kemerungan, keletihan dan anemia. Okey? Manakala kalau kita punya BMI berlebihan, lebih daripada 30.0, kita berpotensi untuk mendapat serangan jantung, dapat tekanan darah. Okey, kita akan dapat kencing manis dan juga masalah-masalah berkaitan dengan sendi. So ini adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jisim badan. Kurang jisim badan ada penyakit dia, terlalu lebih jisim badan pun ada penyakit dia. Sebab itu kita perlu maintainkan jisim badan kita pada tahap yang ideal. Okey, so ini adalah cara-cara untuk menambah jisim badan bagi mereka yang dikategorikan sebagai kurang jisim badan. Okey, nombor 1, kita boleh mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, berpandukan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita ada pinggan yang dilancarkan dalam negara kita lah. Macam mana kita nak menjadi sihat, kita perlu pakai formula suku-suku separuh, kita ada protein, kita ada karbohidrat, kita ada buah-buahan, kita ada sayur-sayuran dalam satu pinggan yang lengkap. Okey. Yang kedua, kita boleh makan mengikut waktu yang tetap. Kita boleh makan makanan yang berkhasiat lebih daripada biasa, dan akhir sekali kita boleh mengambil snack, okey, yang padat dengan nutrien bagi menambah kalori dalam badan. Okey, ini adalah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menambahkan jisim badan bagi mereka yang mempunyai jisim badan yang kurang. Okey. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mereka yang mempunyai jisim badan yang berlebihan. Macam mana kita nak turunkan jisim badan kita? Okey, 1, tetapkan sasaran yang realistik seperti menurunkan 0.5 kilogram dalam seminggu. Okey, kita kena ada planning. Kita kena ada rancangan macam mana kita nak kurus, kita ada sasaran, kita ada target kita, apa yang kita nak capaikan dia. Tapi target mestilah realistik. Okey. Yang kedua, pantau dan rekod jisim badan anda seminggu sekali. Okey. Ada penimbang dekat rumah? Seminggu sekali timbang berapa berat badan kita, rekod. Okey. Minggu depan timbang berapa berat badan kita, kita rekod. Okey. Daripada situ kita akan nampak kita punya progress. Adakah kita berat badan kita menurun ataupun sebenarnya makin menaik. Okey. Yang ketiga, makan makanan yang sihat secara sederhana berdasarkan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Okey, ini adalah contoh piramid makanan. Okey. Yang keempat, buat beberapa perubahan dalam cara pemakanan anda seperti mengubah cara penyediaan makanan. Okey, kalau dulu kita selalu makan makanan yang berminyak, sekarang kita boleh tolong kurangkan makanan yang berminyak. Kalau dulu kita suka beli manis-manisan yang dijual di luar, contohnya macam donat, kita suka beli air yang manis-manis. So sekarang kita boleh mengurangkan pengambilan makanan-makanan itu. Okey, kurangkan atau elakkan makanan yang tinggi kandungan gula atau lemak. Okey, lakukan senaman sederhana seperti berjalan laju, berbasikal dan berenang sekurang-kurangnya 30 minit 3 hari seminggu. Okey, yang terakhir sekali, dapatkan sokongan daripada orang yang rapat dengan anda. So ini adalah cara-cara untuk orang yang mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun jisim badan yang berlebihan untuk bagaimana untuk menurunkan jisim badan mereka. Okey. So untuk 3.4 untuk subtopik yang terakhir, ini sahaja. Apa yang penting, awak perlu tahu bagaimana untuk mengira BMI. Okey, ini formula dia. Apakah kategori-kategori BMI-nya? Kurang daripada 18.5, kurang jisim badan. 18.5 sehingga 24.9, jisim badan unggul. 25 hingga 29.9, berlebihan jisim badan. 30 dan ke atas, obesity. So, untuk setiap masalah-masalah kurang jisim badan ataupun lebihan jisim badan, ada penyakit-penyakit dia, awak perlu tahu, dan bagaimana untuk membaiki jisim badan itu. Kalau berlebihan, macam mana untuk dikurangkan. Kalau kekurangan, macam mana untuk ditambahkan. So, itu awak perlu tahu. So, itu sahaja untuk 3.4. Sebagaimana apa yang telah kita bincangkan dalam 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, saya harap agar semua pelajar dapat mengambil sedikit sebanyak daripada perkongsian ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Sekian, terima kasih.